A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tu dia. dah benda baru ni ya. Oh, dia punya updated, dia punya, saya punya FB Live dah. Banyak info baru yang saya dapat. Oh, 114 orang dalam kelas. Tok Abah tak tahu siapa yang menyapa Tok Abah yang pertama ya. Allahumma selamat ya. Oh, ini tersembunyi ya, siapa yang apa nama menyapa Tok Abah. Tak dapat baca pula nama-nama dia. Biasanya boleh baca ya. Sekarang dah berapa, 191 orang masuk kelas. Tapi malangnya Tok Abah tak dapat baca siapa yang menyapa Tok Abah. Seperti biasa, ni semua dah apa nama, kata tu ada updated apps ya. Allahumma selamat. So Tok Abah tak dapat nak menyapa anda semuanya dan tak dapat merespon kepada anda. Tak nampak komen-komen, nampak gambar tapi tak nampak ni. I hope Cikgu Nazin dia perasan Tok Abah tak boleh baca komen-komen anda. Baik, so hari ni 21 hari bulan 9. Syukur alhamdulillah ya, kita dapat bersama hari Selasa. Hari ni Tok Abah memang macam-macam program ya. Apa nama, pukul 10 nanti mesyuarat dengan Akademi Da'i Yadim. Itu dia, kita akan buat satu program baru di TV Hijrah ya, untuk melatih 24 orang da'i muda ya. Tok Abah dilantik sebagai fellow utama, macam cikgu besar lah ya, dengan apa nama Ustazah Isfadia ya. Lepas tu Ustazah apa nama Syakirit dengan juga brother Firdaus Wong. Ini semua dia punya cikgu-cikgu lah ya, cikgu-cikgu yang akan terlibat dalam melatih anak-anak ni, orang muda ni ya, insya-Allah. Itu pukul 10 ya. Pukul 3 pula ada FB Live tentang bagaimana nak mengatasi burnout. Bagaimana nak menangani burnout ya. Atas stres, burnout. Stres yang berpanjangan jadi burnout. Ini kerana orang yang jadi sewil sikit, jadi bengong ya, dan sebagainya. Allahumma selamat. Dan malam ni pula ada kelas fiqh dengan Pius Salman. Tapi sekarang ni FB Live kita, tajuk yang Tok Abah pilih sambung yang semalam ya, keluarga berantakan, anak-anak terkorban. Jom kata tu bahagikan rumah tangga. Dia punya penjelasannya. Sebab kalau berantakan, semalam Tok Abah bincang 10 ya, walaupun Tok Abah senaraikan lebih daripada tu, tapi fokus kepada 10 sebab pertama ya, utama. Dan hari ni Tok Abah sambung yang ke-11 ya. Kalau Tok Abah boleh larikan ya, bincang semalam sikit, sebut sikit apa dia, ulang kaji. Ingkar suruhan Allah dan ingkar pasangan, keduanya tidak dapat restu mak bapak. 2, 3, asas perkahwinan berteraskan nafsu, nak comel, nak handsome sahaja sampai lupa yang lain. Lepas tu yang keempat, sifat semula jadi yang berbeza. Ada jenis A yang kalang kabut, jenis B yang terlampau cool, jenis E yang terlampau emosi ya. Lepas tu masalah komunikasi, masalah seksual, tidur berasingan ya, masalah keuangan. Nombor 7, nombor 8 tidak peka perbezaan antara lelaki-lelaki dan perempuan ya. Lepas tu campur tangan keluarga. Nombor 9, ketagih gadget hingga terabai keluarga. 10 ya. Dan Tok Abah sebut semalam sikit masalah gangguan orang ketiga atau curang. Subhanallah ya. Tu Tok Abah sambung ya. Apakah punca apa nama kata untuk berantakan rumah tangga yang mungkin menyebabkan semua ahli keluarga terkesan dan terkorban. Suami dan isteri terkorban lah sebab dah bergaduh ya, ada masalah gangguan keluarga kedua-dua belah pihak, mertua ya, ipar dua kadang-kadang termasuk yang mereka akan terkesan dengan konflik rumah tangga. Of course kalau ada anak-anak, maka suasana rumah tangga yang tidak harmonis, aura yang negatif yang dipancarkan. Tok Abah pernah sebut, bila mak ayah bergaduh, baby pun akan terkesan. Aura negatif menyebabkan baby apa nama, berak-berak, menangis, beragam ya, ataupun rasa demam ya, sebab getaran negatif aura ya, daripada mak ayah yang tidak
harmonis, yang bergaduh bertengkar dahsyatnya. Allah begitu. Baby pun dapat rasakan kalau mak ayah tidak harmoni, tidak bersatu hati ataupun berantakan. Baby, apatah lagi anak-anak umur 2-3 tahun, dia faham. Anak yang lebih besar lagi faham. Dan mereka semua sengsara bila mak ayah bergaduh. Itu sebabnya tahu pesan dan pesan dan pesan dan pesan. Walaupun dia lah ditarikkan bercerai-berai, ya, belajarlah untuk jadi kawan demi anak-anak. Kalau ada anak, ya, demi anak-anak, ya, maka mak ayah yang sudah bercerai pun berkawanlah, ya, memaafkan, ya. Kata orang tu move forward, ya. Terus cuba belajar. Memang kita tak akan lupa, tapi belajar untuk memaafkan, ya. Terus maju ke depan, ya, move on, kata orang, ya, move on, ya, move on. Jadi kawan demi untuk anak-anak, ya. Kesian mereka yang mereka tak berdosa langsung, mak ayah yang ya, whatever lah cabaran yang dihadapi, maka anak-anak yang menanggung sengsara. Kesian, ya. Tok Abah banyak juga mengkaunser ribu kes lah yang berkaitan dengan anak-anak yang sengsara akibat perceraian mak bapak yang bercerai secara yang sangat tragis, ya, yang sangat berpatah arang, kata orang. Tak nak berkawan langsung, anak-anak yang sengsara. Pergi balik ke rumah mak mengutuk, memburuk-burukkan ayah. Balik ke rumah ayah memburuk-burukkan mak. Jadi bagaimana rasa personality anak yang pergi ke kanan menghina mak, pergi ke kiri menghina bapak. Jadi dia kata bapak aku tak guna, aku ada bapak yang tak guna. Mak aku cakap aku ada bapak yang tak guna, kata mak aku ada mak yang jahat, kata bapak. So apa akan jadi pada anak ni, ya? Inilah realitinya. Ini realitinya yang Tok Abah jumpa. So walaupun bergaduh sampai bercerai-berai, pastikan kata, kenapa mak ayah bercerai? Kamu bila dah dewasa nanti dah besar kamu akan faham. Tapi mak kamu orang yang sangat baik, cuma kami tidak sehaluan, ya, dan kamu akan faham kemudian, ya. Tapi mak memang orang baik. Sama juga mak pun cakap ayah kamu orang yang baik, ya, dia adalah juga kelemahan. Semua orang ada kelemahan, tapi ayah kamu orang yang baik. Jadi anak akan rasa lebih selamat, ya, akan rasa dia punya personality akan bertambah baik sebab dia tahu mak aku kata bapak aku baik, cuma mereka tidak, dah tak ada jodoh. Bapak aku kata mak aku baik pula. Bukannya seperti yang kes pertama tadi. Bapak aku kata mak aku tak guna, mak aku kata bapak aku jahat. Jadi aku ni memang orang yang sangat malang sebab mak bapak aku dua-dua jahat. Nampak tak? Please, ya, please. Ini bukannya drama. Ini bukannya satu perkara yang hayalan Tok Abah, tapi ini reality. So please, mana boleh orang dah bercerai boleh jadi kawan? Well, ya, demi anak, ya, kita kena berkorban. Ya, tetapi it's good for you. Bila you masih berdendam pada bekas pasangan, aura awak negatif, badan awak jadi toksik. Ya, Tok Abah banyak jumpa kes bila pasangan bercerai dan masih berdendam, marah pada bekas pasangan, apa jadi? Toxicity dalam badan mereka meningkat, mudah sakit perut, mudah kena migraine, mudah kena penyakit berbagai-bagai, dan sukar untuk membentuk keluarga baru yang bahagia. Sukar untuk bentuk keluarga baru yang benar-benar bahagia sebab masih berdendam, masih negatif pada ex. Come on, man. Jangan hancurkan hidup awak. Dan kesannya anak-anak juga sengsara, bekas mertua, bekas ipar dua sengsara. Banyak pihak yang menderita just because awak, itulah dia, ya, dengan dendamnya, dengan egonya, dengan enggan memaafkan dan sebagainya. Ini reality, ya. So masalah gangguan orang ketiga dan curang nombor 11, punca berantakan. Berkat nombor 12 Tok Abah dah sebut juga tadi, kurang gagal mengawal ego dan emosi. Semua orang ada. Tok Abah sebut juga, jemput semalam, ya, ego ni kalau dalam bahasa psikologi benda yang baik. Ego ni artinya pertimbangan, ya, ataupun kita punya balance, ego. Tapi yang tak bagus ialah id, iaitu sifat amarah, ya, kita punya sombongnya dengan bongkaknya, tak boleh mengalahnya, itu id, ya, bukan ego. Ego dari kacamata psikologi benda yang baik. Id, ego, super ego, 3 tahap, ya, sifat nafsu ni, ya. Id tu yang marah, yang ego, yang sombong, id, ya, tak terkawal, negatif lah. Ego ni yang kira ada pertimbangan penuh, dan super ego ni conscious, sangat tinggi dia punya nilai,
macam nafsu mutmainnah lah kurang lebih. Super ego ni. Ibaratnya gitu. Ya, nafsu mutmainnah. Tu ibaratnya lah ya. Dia punya equivalent. Jadi jom ya anda dan Tok Abah, kita sebagai pasangan, kita kawal ego dan emosi ya, jangan mudah terangsang sebab ego ni apa ni, sombong ya. Kalau it lah tadi ya, tapi orang awam pakai perkataan ego, kita pakai ego jugalah ya. Ego bermaksud dalam konteks orang awam ya, bukan konteks psikologi ya. Artinya orang yang sombong, tak kawal apa nama kemarahannya, sampai kata tu sombong ya, sikap kasar kepada pasangan. Ego dan emosi ya. Kita kena belajar dan belajar dan belajar untuk kawal ego kita agar rumah tangga kita bahagia. Sebab ingat, Tok Abah pesan dan pesan pada di Tok Abah dan semua, anak-anak tak berapa belajar sangat daripada apa yang kita cakap. Mereka dengar, tapi mereka kadang-kadang lupa. Apa saya dengar, saya lupa. Apa saya lihat, saya ingat. Jadi apa yang mak bapak pamerkan, hubungan, cara bercakap, cara berinteraksi, cara bertanya soalan ya, ini dia akan jadi teladan. Semalam juga Tok Abah mengkaji dan mengkaji banyak ya. Kita mengkaji 2-3 jam Tok Abah ya, semalam. Daripada pagi sampai ke malam Tok Abah mengkaji apa yang membentuk personality seorang manusia. So Tok Abah nak mencari bahan-bahan tentang personality ya. Sebab nak bercakap tentang isu personality ya. So apa yang mempengaruhi personality seorang manusia? Sebab Tok Abah akan bercakap satu tajuk nanti, mengenal peribadi kepada Great Eastern Takaful Berhad ya. Tok Abah akan bercakap pada dia punya ejen-ejen dan dia punya warga Great Eastern Takaful ya, tentang mengenal peribadi untuk memaksimumkan potensi. Mengenal peribadi. Jadi Tok Abah mengkaji tentang personality. Tok Abah dah kaji personality sejak tahun 70-an. Tapi malam tadi baca lagi, tengok lagi, serve lagi, dapat banyak ya, kata tu bahan-bahan baru. Seronok ya. Tok Abah Tok Abah dah selalu cakap ya, ini nak mengingatkan, Tok Abah tak akan tidur sebelum dapat ilmu baru. Jadi rasa macam kosong hidup hari itu. Sebab Nabi bersabda, orang yang beruntung berjaya, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. So salah satu yang Tok Abah perasan, seorang sarjana mengatakan, personality kita terbentuk disebabkan oleh penderitaan, tragedi ya, pengalaman pahit yang kita alami daripada lahir sampai dewasa, yang akan juga mempengaruhi kita punya personality ya, sebagai satu defense mechanism ya, kaedah untuk mengelakkan diri daripada sengsara, daripada jadi mangsa. Jadi, dan ada pula juga sarjana yang mengatakan, apa pun yang kita alami, baik, buruk, negatif ya, neutral ataupun positif, akan memberi jadi ingredient ataupun jadi bahan untuk membentuk personality kita. Seorang lagi pula sarjana mengatakan, personality kita ni bergantung kepada apa yang kita lakukan tiap-tiap hari. Kata Aristotle ya. Kata Aristotle ke? Ya, kata Aristotle ya, seorang ahli fikir Greek ya. Dia kata apa? Apa yang kita lakukan tiap-tiap hari akan jadi tabiat. Gabungan beberapa tabiat akan jadikan kita punya personality. Dahsyat ya. Jadi dia kata apa? Kecemerlangan bukan satu tindakan ya, yang terpinggir, tapi adalah satu tabiat. Tapi ingat, personality akan membuka pintu, kata seorang sarjana. Personality akan membuka pintu, tetapi peribadi kita akan menggagalkan pintu itu, pintu kejayaan, pintu rezeki, pintu peluang untuk berjaya akan terus terbuka sebab peribadi kita. Personality, first impression, kita punya tanggapan luar lah, apa yang orang lihat, itu personality kita. Personality kita ialah ya, apa yang kita pamerkan pada orang lain. Peribadi kita ialah apa yang kita pamerkan kepada diri kita sendiri. Who is the real you? Itulah awak punya peribadi. Personality ni apa yang orang lain tanggap. Pula itu kata sarjana. Berbagai-bagai ilmu yang tak dapat semalam, berjam-jam ya, daripada pukul 9.30 pagi kot ya, sampailah pukul 1 mencari bahan sambil buat nota ya, untuk yang program yang akan Tok Abah kendalikan pada bulan depan, awal bulan depan. Seronok, iaitu bagaimana mengenal peribadi untuk memaksimumkan potensi. Ini topik yang Tok Abah selalu cakap kepada berbagai-bagai kumpulan. Tapi insyaAllah
salah satu aspek personality ialah grafologi yang Tok Abah akan kendalikan pada 30 September. Ini pun secara eksklusif juga secara online, mengenal peribadi melalui grafologi, bentuk tulisan. Itu pun salah satu cabang, ya, salah satu cabang perkara yang boleh kita mengenal peribadi kita, personality kita, yang Tok Abah kendalikan pada 30 hari bulan, ya. Link untuk program tu ada kat atas tu, yang Cikgu Nazrin dah buka komen pin ke atas. Tok Abah lupa nak sebut awal-awal tadi. Kita punya program pagi ni dibawakan oleh Premium Chocolate, minuman lazat yang berkhasiat, minum secawan insya-Allah tertawan, ya, sedap, lazat, ya, rasa kenyang 6 hingga 8 jam. Kurang makan, kita akan terus membuat tindakan-tindakan positif untuk gaya hidup yang lebih sihat, insya-Allah. Ya, Tok Abah pun mula berdiet, dah mula exercise, dah mula kata berfikiran positif, buat tindakan-tindakan positif, badan rasa ringan, turun naik tangga jadi sedap, ya, asbab rentetan perubahan, ya, yang dicetuskan oleh Premium Chocolate, seronok sangat. Dan Tok Abah juga akan buat webinar lusa, ya, pada Khamis. Hari ni Selasa, besok Rabu, Khamis, ya, lusa. Ya, ni last kopi, ya. Tok Abah akan kendalikan satu program komunikasi dinamik semasa pandemik. Ini program untuk komunikasi dah ramai dah, ya, dan sahabat-sahabat dari Sabah pun akan join, ya, ramai, ya, daripada Sabah juga akan join. Orang daripada Brunei boleh join, orang daripada Singapura boleh join dengan harga orang Malaysia. Allah, sangat-sangat murah, ya. Untuk program ni tak sampai $20 kot. Tak sampai $20 Singapura ataupun Brunei. Allah, seronok, ya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan lebih berkesan, baik kat tempat kerja, dalam rumah tangga ataupun dalam masyarakat. Komunikasi dinamik, ya, di masa pandemik. Itu yang Tok Abah akan kendalikan, seronok sangat. Apa kesilapan lazim, bagaimana nak memperkasa komunikasi kita, sebab 80-90% kehidupan kita setiap hari dalam masa jaga kita gunakan untuk berkomunikasi. Jadi kalau kita memperbagi komunikasi kita, akan memperbagi keseluruhan kehidupan kita, insya-Allah. Dahsyat, ya. Sama, ya, juga dengan apa yang kita sebut-sebutnya, barang siapa menjaga solatnya, dia akan memperbagi keseluruhan hidupnya. So barang siapa yang memperbaiki komunikasinya, dia akan memperbagi keseluruhan kehidupannya. Kata seorang sarjana, komunikasi itu ibarat oksigen kepada kehidupan. Tanpa oksigen, kehidupan akan mati. Tanpa komunikasi, perhubungan akan tidak berarti lah. Perhubungan juga akan mati. Sebab tak ada berkomunikasi. Ya, alright. So, baik. Kita sambung balik, ya. Kita sambung balik. Apa dia? Apa nama kata tu? Kita punya, Tok Abah akan buat juga webinar pada 25 September, ya. Hari Sabtu ni, iaitu keluarga bahagia ibarat dapat syurga di dunia. Itu pun seronok. Bagaimana nak jadi untuk keluarga bahagia, jadi mak bapak yang lebih hebat dan dapat mendidik anak yang soleh. Itu 3 topik utama dalam keluarga bahagia ibarat dapat syurga di dunia pada 25 September. Semua link ada kat komen pin ke atas sekali. Jadi boleh join Tok Abah dan Tok Abah raikan. Jom sama-sama kita masuk majlis ilmu dan insya-Allah berbaloi, ya, insya-Allah. Remember, I am your facilitator, you are your own motivator. Anda kena memohon untuk dapat hidayah, petunjuk Allah, dan taufik untuk dapat kekuatan untuk mengamalkan, dan inayah, bantuan Allah. Baik, apalagi masalah berantak ke rumah tangga, lebihkan kawan daripada orang lain, ya. Itu yang kadang-kadang Tok Abah bukannya gurau, tapi betul, ya. Acap kali kita kadang lebihkan kawan, lemah lembut dengan kawan daripada anak-anak sendiri. Ya, kadang-kadang ya, lebih nampak sopan santun, sabar dengan anak orang, ya, tak berapa sabar dengan anak sendiri. Lebih mesra dengan isteri orang. Berbanding dengan isteri sendiri. Aduh, sampai Tok Abah kadang berikan petua, ya, bukan gurau, serius, untuk bahagiakan rumah tangga. Layan isteri kita macam kita layan isteri orang, ya. Dengan isteri orang kita layan, ya Allah, ya, dengan sopan santunnya, dengan sabarnya, dengan isteri sendiri. Mungkin sebab kita terlampau sayang pada isteri sendiri, maka kadang-kadang kita luahkan kita punya concern, ya. Sebabnya disebut dalam sepotong lagu dia, marah bukan kebencian tapi tanda sayang. Kita tak nak anak kita rosak ataupun tak elok perangai, maka kita, ya, marah, kadang rotan, kadang, ya, kita bagi hukuman sebab kita sayang.
Bila mak bapak dah tak tegur anak, bukan sebab sayang, sebab dah kecil hati. You are in trouble. Bila cikgu dah tak marah student tak buat homework ke, tak bawa buku ke, ya, cikgu tak kisah, dan bukan cikgu sayang, cikgu dah merajuk, cikgu dah menyampah ke awak. Be careful. Dan bila Allah dah tak berikan ujian ke hambanya, watch out. Okey je semua, hidup okey, nampak okey, tak ada ujian dari Allah. Jangan berbangga-bangga, jangan Allah saya syukur betul, tak ada ujian langsung, tak ada sakit, tak ada apa dari Allah. Allah bila kasih akan hambanya, maka hambanya akan diuji. Jadi kalau hambanya tak dapat ujian langsung, itu tanda Allah tak kasih. Mak ayah kalau dah tak marah, tak tegur, tak nasihat anak, ya, apa dia buat pun betul tak betul, dia mak bapak tak komen. Watch out guys, ya, bukan tanda mak ayah awak sayang sangat awak, tapi dah mungkin dah kecil hati, dah rajuk, dah malas dah. Nabi pun pernah bersabda, buatlah sesuka hatimu, ya, akhirnya kau akan mati juga. Nabi tak pernah give up, tapi fahamlah implikasi itu. Dah degil sangat, tak nak dengar cakap, tak nak dengar nasihat, apa sabda Rasul? Buatlah sesuka hatimu, engkau akan mati juga, dan setiap amalan baik atau buruk akan diadili. Faham? Faham. Alright, we move on. Tok Abah sebut semalam secara sepitah lalu sebab dah ujung-ujung program, ya, ujung-ujung FB Live. So satu lagi, punca berantakan, tak jaga penampilan diri. Be careful, ya. Dan Tok Abah selalu sebut aura diri kita ada 3 lapis. 3 lapis aura. Penampilan diri kita ni menyebabkan aura kita. Aura mean daya tarikkan, karisma lah. Karisma tu menyebabkan cahaya atau nur yang kata membaluti diri kita. Ada 3 lapisan nur. Banyak ilmu tentang ni, tapi Tok Abah ambil yang paling simple, ya. Kata guru-guru Tok Abah kata ada 3 lapisan nur atau cahaya yang kita tak nampak. Binatang nampak, kucing anjing nampak, pokok nampak, ular tedung nampak, baby nampak, kita tak nampak, kecuali ilmu kita sangat tinggi, kita akan nampak aura manusia. Tapi ada kamera, ya, ada kamera khas yang manusia cipta. Kalau kita pergi ke kedai kamera, dia akan ambil gambar, dia nampak cahaya aura di sekitar kita. Dan aura itu ikut mood. Kalau mood positif, satu lagi ada seorang wanita, ya, jumpa Tok Abah, Tok Abah dah cakap-cakap ni tentang gambar aura ni. Dia dah pergi ke kedai tu, dia ni seorang wartawan televisyen. Dia jumpa Tok Abah, ni Tok Abah, bagaimana aura saya ni? Tok Abah tengok aja, Tok Abah pun terkejut juga. Ni waktu pagi ke waktu petang ni awak punya ambil gambar ni? Waktu petang. Awak segar ke awak letih? Letih juga. Tu tengok soalan Tok Abah, sebab nampak aura dia agak, bukanlah negatif, tapi tak berapa cantik. Tok Abah minta maaf, ya. Tok Abah tanya dia, sebab dia perempuan kan. Awak boleh sembahyang ke tak boleh sembahyang? Oh, saya tak boleh sembahyang hari ni. Ni hari pertama ke? Macam mana Tok Abah tahu? Sebab aura gambar tu nampak aura yang sangat tak apa cantik lah. Rupanya dia hari pertama period. Kalau hari pertama period, macam mana mood dia? Mood dia tak berapa cantik. Itu banyak nampak daripada gambar tu, nampak yang mood dia tak cantik. So tak apa nak tahu apa puncanya. Dahsyat, ya, Allah punya kuasa dan teknologi manusia ni. Ini bukannya teknologi baru, benda dah 20-30 tahun kot. So ramai juga orang ambil gambar aura ni dan boleh interpret untuk apa? Untuk tahu kita punya situasi peribadi dan mood kita. So pertama ialah aura fizikal, bersih, smart, kemas wangi. Sebab salah satu punca berantakan rumah tangga, suami tak jaga penampilan, comot, busuk, ya, selekeh. Isteri sama juga, baung, ya, bau goreng ikan masin, duduk sebelah suami. Ya, suami tercium bau ikan masin kat isteri dia. Tengok, ayah, awak berapa tahun bila shampoo rambut? Bukan tahun bila, dia baru shampoo semalam. Tetapi dah goreng ikan kering, dia tak pakai dia punya tutup kepala kat rumah, dia tak pakai tudung, tak pakai tutup kepala kan, ya, maka baulah ikan kering kat rambut. So suami nak cium rambut, dia terbau, bukan bau shampoo ke wangi ke, terbau ikan kering. Fahamlah, ya. Ini kisah benar. So please lah, walaupun anak dah 3, 4, 5, 10 orang, ya. Semalam Tok Abah kata apa? Ibnu Abbas berkata pada sahabat-sahabat yang lain, aku suka berhias untuk diriku, untuk isteriku, seperti mana yang aku suka isteriku berhias untuk diriku.
untuk aku. Aku suka berias untuk isteriku, seperti mana yang aku suka isteriku berias untuk diriku. Jadi suami nak isteri yang comel, ya, bukan berias tu make up sampai setengah jam, ya, pakai foundationnya, pakai eyeshadow 7 warna ke, bukanlah kat rumah, tapi bersih, smart, kemas, wangi, aura fizikal, ya. Untuk besarkan aura nombor 2, lapisan kedua, aura emosi. Maafkan orang, solat, taubat, cuci hati. Emosi awak memancarkan aura yang positif. Yang maafkan orang, doakan orang, baca doa tengok cermin, baca doa tengok cermin. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khulqi. Ya Allah, bagaimana kau cantikkan wajahku, cantikkan akhlakku, ya. Dan tiap kali nampak orang, hantar gelombang daripada hati awak. Wahai Allah, aku sayang hormat orang depan aku ni kerana engkau. Jadikan dia orang yang positif dan mudahkan kami ada chemistry ataupun rasa mudah hormat menghormati. Aura lapisan kedua, aura emosi. Hantar gelombang positif. Sebab sayang menarik sayang, benci menarik benci. Aura lapisan pertama, aura fizikal. Bersih, smart, kemas, wangi, pakai warna kegemaran. Salah satu warna kegemaran tu warna coklat, warna orang tua. Ya, warna coklat tu yang tenggelam sikit hari ni sebab belakang pun banyak juga alat-alat furniture yang warna coklat. Tapi coklat ni warna orang tua, warna sehat, warna matang, warna bijaksana. Orang tua-tua suka warna coklat, earth color, warna sehat, gula coklat, brown sugar, ya, brown rice, tepung coklat, brown flour, ya, tepung atar. Yang ni semua insya-Allah sehat. Minuman coklat ada yang, ya, tapi jangan over, ya, sehat. Ya, herba warna coklat, ya, tanah warna coklat. Bila kita tengok tanah, kita akan tenang. Ikut kajian psikologi. So, warna coklat, warna tenang. So, pakai warna kegemaran akan memancarkan aura, membesarkan aura emosi anda. Because when you put on your favorite color, you feel good. Kalau anda terpaksa pakai warna yang anda tak suka, aura emosi awak jadi sempit. Awak rasa tak selesa. Sebab awak tahu, contoh, ya, awak tak suka warna purple. Cucu tak apa suka purple, suka pink, ya. Kita tak suka warna purple, terpaksa pakai baju purple sebab orang hadiahkan. Maka kita rasa tak selesa. Nampak tak? So aura fizikal faham. Bersih, smart, kemas, wangi, pakai warna kegemaran. Aura emosi faham. Hati bersih, ya, emosi kita tenang dan kita hantar gelombang positif pada semua orang. Ya, dan aura lapisan ketiga ialah aura spiritual. Jaga solat, jaga zikir, jaga Quran, jaga elakkan maksiat. Aura spiritual kita makin besar, jadi orang pandang kita dengan penuh kasih sayang. Ini dia nombor 14 berkaitan dengan tak jaga penampilan diri, tak jaga aura diri. Pasangan pun nampak kita tak berapa selera lah. Gitu. Tapi tu apa, biasa jumpa kes yang berantakan suami isteri. Kenapa tak awak bergaduh suami isteri sampai nak bercerai-berai ni? Saya pandang muka isteri saya dah macam tengok Pontianak. Pula tu apa, tengok wajah isterinya cantik, suaminya handsome, ya. Sebab kita tak ada berkepentingan. Tengok isterinya cantik, suaminya handsome, memang ngam, Allah punya kuasa, kan. Tapi saya tengok isteri saya, bila tu abah jumpa one by one, ya, isteri saya nampak mukanya hodoh sangat. Bila masuk pula isteri je, masuk je isteri, tu abah rasa seram. Bukan seram sebab cantik wanita tu, bukan. Mungkin ada masalah lain. Rupanya ada masalah paranormal, ya, masalah sihir lah, ya, menyebabkan suami nampak isteri hodoh, isteri nampak suami hodoh. Jadi macam mana? Nampak macam muka hantu. Jadi macam mana nak ini yang tak jaga penampilan diri. So you dah jaga penampilan diri, dah bersih, wangi, hati pun dah jaga, bersihkan dengan maafkan, dengan zikir, dengan istighfar, dengan solat taubat, ya, spiritual jaga dengan solat, dengan Quran, dengan zikir dan sebagainya. Tapi masih juga orang dia kata, kenapa you ni nampak macam orang tua sangat, macam hodoh sangat, macam nenek kebayan. Something is wrong. When you have done your best, ya, nampak something, jadi check. So untuk memahami ni, tak ada masa nak bincang, cuba Google 50 tanda kena sihir. Ada dalam kata tu internet, tu dah tengok dah. Dia banyak dia punya website tu, tapi tengok yang Malaysia kita,
Ya, ada gambar tengkorak dengan lilin. So 50 tanda kena share dan Tok Abah check. Nampak kat itulah kata guru-guru Tok Abah, ya, ustaz-ustaz yang mengajar Tok Abah, yang Tok Abah belajar sikit-sikit. Yalah, kadang-kadang kita nak mengkaunsul orang. Kita nak kaunsul orang berantakan rumah tangga. Ya, baru tanya nama. Nama apa ni Hajah? Dia pandang je Tok Abah, dia kata, "Hi, aku tak suka kau. Aku benci kau." Dia bergaduh dengan laki dia, kita nak tolong, dia benci kat kita pasal apa? Tiba-tiba dia pandang je Tok Abah, "Aku benci kau." Suara pun dah lain macam, jerit-jerit. Tok Abah kata, ni bukan dia ni. Ni bukan dia ni. Adakah orang muka Aaron Aziz? Aaron Aziz pula. Zul Arifin. Aaron Aziz dah lama. Okey. So, adakah muka macam dia kata, "Aku benci kau." Tok Abah pun rasa seram sangat, ya. Sebab makhluk dalam dirinya tak suka Tok Abah pun tak suka dia. Itu. So, itu maksudnya apa? Ada masalah gangguan paranormal. Paranormal ataupun syir ni ialah gangguan jin lah. Ya? Jangan kata tahyul betul orang tua ni. Zaman sekarang pun mesti percaya. Dicipta manusia dan jin. Manusia dan jin. Manusia. Dalam Quran ada lah. Guys, ada. Tapi yang kacau kita ni, makhluk yang belum beriman. Ya, faham ya? So jumpalah ustaz, ya, rawat diri, ya. So Tok Abah pun baru diberikan oleh seorang sahabat apps. Ya, sekarang banyak apps sekarang. Cocok aja kat plug keluar mengajinya, ruqyahnya, zikirnya. Mainkan sepanjang hari sebagai ikhtiar untuk merawat diri. Ya, so of course kita pun kena zikir lah. Jangan harapkan apps tu aja, gadget tu saja untuk berzikir dan baca Quran dan berruqyah. Ya, kita pun amalkan diri kita. InsyaAllah, ya, amalkan. Okey. Nah, ini berkaitan dengan tak jaga penampilan diri. Mungkin awak dah jaga tapi nampak hodoh juga. Ini mungkin masalah lain. Mungkin masalah paranormal tadi, ya. So tolong Google 50 tanda kena sihir. Dan tengok, cek diri awak. Aku adalah, aku mimpi menakutkan, aku mimpi kena patuk ular, aku mimpi banyak ular, aku mimpi keluar lintah daripada badan aku. Watch out. Aku mimpi kena tekan, aku mimpi sesat jalan, aku mimpi macam tempat tinggi jatuh sampai ngilu. Ya, ini semua tanda-tanda kena sihir. Ya, waktu lepas asar je badan tak sihat. Ya, badan tak sedap. Pergi jumpa doktor tak ada apa-apa. Tapi rasa sejuk-sejuk, seram-seram lepas asar. Itu mungkin tanda-tanda. Ya, lepas tu mimpi, ya, dan Tok Abah selalu tanya pada kalau orang perempuan yang bermasalah, yang berantakan nak bercerai-berai, Tok Abah kata, "You punya senggugut teruk tak?" Dia kata, "Teruk sangat ujung-ujung ni." Migraine lah. Migraine saya pun macam nak pecah kepala, muntah-muntah. Dan ada pakar, ya, pakar perubatan yang belajar juga ilmu rawatan Islam, yang memberikan tahu kepada Tok Abah, kalau orang perempuan kena sihir, antara tandanya, simptomnya ialah senggugut yang luar biasa, yang betul-betul menyakitkan. Ya, sebab senggugut bila dikaji, ya, PMS, ya, dia memang banyak sebab fizikal, tapi rupanya ada benda aspek yang kadang-kadang tidak dapat dikenal pasti. Rupanya paranormal. Sama juga dengan migraine. Migraine bila dikaji, banyak faktor menyebabkan migraine. Tapi akhirnya some migraine issues, kata doktor pakar ini, ya, tidak dapat dikenal pasti apa dia punya sumber ataupun puncanya. Jadi rupanya kata orang yang mengkaji, yang pakar dalam bidang ini, senggugut yang teruk dan migraine yang teruk, ya, adalah antara simptom-simptom ataupun petanda kena sihir. Allahumma selamat, ya. Malahan ada seorang ulama pesankan Tok Abah, 99% orang yang wanita yang teruk dia punya senggugut, antara, ya, mungkin sebab fizikal, tapi 99% kata ada gangguan juga, ada makhluk tumpang. Tu yang kadang menjadi mood dia sangat teruk, suami pun tak tahan dengan perangai dia, suami pun pandang dia lain macam hodoh sikit, tak macam biasa. Ini semua tanda-tanda masalah paranormal. Jangan meremehkan, kata tak adalah, tak jaga penampilan diri. Awak dah jaga tapi masih kelihatan hodoh, something is not right. Nombor 14, nombor 15, ya, kadang kita ni kena ingat, ya, kadang-kadang orang menyampah kat kita bukan sebab banyak sangat sifat-sifat buruk, tapi mungkin ada satu je sifat buruk kita yang
kita ulang-ulang sampai menjengkelkan, menyebabkan pasangan kita menyampah. Ya. Ada pasangan kalau dengar pasangannya kentut kuat, dia kata funny juga. Oi, janganlah kuat-kuat depan cucu kang, cucu. Tak abalah ya. Kadang angin ya, perut ni macam-macam ya. Jadi orang tua kan, kerana tak apa buat lawak kat cucu. Ya Khalif kentut kan. Tak abah ni funny lah, tak abah yang kentut, dikata kita pula. Is you fat, not me, kata si Abang Khalif ya. Tak abah suka gurau. Kadang terlepas. Terlepas ya. Tapi kadang ada sifat yang menjengkelkan pasangan. Kita ulang-ulang ya. Every time mandi aja, towel mesti letak kat tepi, tidak disidai dengan cara betul. Sejak kahwin sampailah 35 tahun kemudian. Tak menjengkelkan ke? Ya, kalau korek hidung, ya Allah Akbar, depan orang ramai pun korek hidung dengan cara yang terlampau khusyuk dan tak tawaduk. Khusyuk sangat korek hidung sampai tak sedar orang pandang. Kalau cameraman kalau dalam show yang masa tak ada PKP lah ya. Cameraman ni nakal tau. Dia akan tengok audiens yang tengah kuih hidung, yang tengah tertidur, yang tengah buat benda yang funny. Masa itulah mereka tangkap gambar kita. Watch out ya. Dalam kata majlis yang banyak kamera kanan kiri, watch out. Kadang cameraman ni nakal. Dia boring, dia ambil gambar, of course dia ambil gambar wanita yang comel. Ya, ataupun laki-laki yang tengah kuih hidung ataupun tengah tertidur, ya, idea pasti Allahu Akbar. Ya, jaga supaya tidak ada sifat-sifat yang menjengkelkan, yang menyebabkan orang menyampah kat kita. Orang kadang menyampah kat kita bukan sebab kita banyak sifat buruk, tapi ada mungkin satu sifat buruk yang diulang-ulang tak dibuang-buang sifat buruk itu. Contohnya lah ya. So be careful, watch out. Ya, dengan dia punya dia okey semua, baik, rajin, very caring, tapi baran yang diulang-ulang, baran, marah ataupun mulutnya celupa, mulutnya jahat. Itu dah satu kelemahan dia. Lain okey, mulut jahat. Menyebabkan memang berantakanlah akhirnya. Orang tak tahan sebab sampai limit dia, sampai had dia. Ada sifat yang dibenci oleh pasangan yang diulang-ulang. Okey, nombor 15. Ya, apa lagi? Punca berantakan rumah tangga. So, dah tahu puncanya, atasilah. Ya, itu tujuan kita bincang ni. Bukannya sekadar nak menyeraikan masalah, tapi apa solusinya? Ya, kalau salah satu punca orang bercerai, bertengkar, penampilan yang hodoh, penampilan yang tak yang selekeh, yang tak comel, yang bau busuk, orang dekat pun menyampah. Ya, so solusinya, jagalah penampilan tu sebanyak tak bersibuk cakap. Dalam diri kita ni ada 3 lapisan aura. Aura fizikal, cantik, bersih, smart, kemas, wangi, pakai warna kegemaran. Aura emosi, maafkan orang, doakan orang, hantar gelombang ya, supaya hati kita jadi magnet. Hati bersih, hati sayang, menarik sayang. Dan aura lapisan ketiga, spiritual. Jaga solat, jaga zikir, jaga amalan. Jadi kita punya aura spiritual kita jadi besar. Bila ketiga lapisan aura besar, maka awak akan jadi menawan kepada di mata pasangan. So, itu sebabnya isunya ialah tak jaga penampilan diri. Nampak? Dah tahu punca masalah, betulkan. Itu nombor 14 tadi. Nombor 15, ada sifat-sifat yang menjengkelkan. Tiap-tiap kali aku buat ni, mesti isteri aku merajuk kecil aku. Sebab mulut celupa. Mulut dia jahat. Buat lawak bodoh berulang-ulang kali. Ya? Jadi, sekali-sekali nampak cute juga, tapi kalau dah banyak kali menyampah orang dah, ya. So ada sifat yang menjengkelkan. Okey. Nombor 16, tekanan, stres dan masalah kesihatan. Contohnya petang nanti Tok Abah akan bercakap dengan Abby Live, ya, masalah burnout. Bagaimana nak mengatasi masalah burnout dengan benteng iman. Wah, itu isu yang Tok Abah akan berbicara dengan Hafiz, ya, daripada tak ingat apa dia punya organisasi yang akan Tok Abah bincang ni. Ada dah catat tadi, lupa, orang tua kan, macam-macam benda yang diingat. Okey, so masalah tekanan dan stres yang berpanjangan tidak diatasi dengan saksama akan jadi burnout. Burnout ni ialah bila awak stres berpanjangan. Stres ni okey, stres ni pada tahap yang munasabah akan menjadikan satu pendorong. Ya, orang kalau stres lebih kreatif, orang akan stres akan lebih bertenaga, ya, akan lebih kata orang tu ada sebab untuk bergerak, bertindak.
Tapi kalau stres yang berpanjangan tidak diurus dengan saksama akan jadi burnout. Menyebabkan awak letih, emosi, moody, prestasi menurun. Itu artinya stres yang berpanjangan sudah sampai ke threshold level, sampai menurun prestasi. Awak sudah sampai stamina dia, dah sampai limit, dah sampai hard. Awak dah sampai ke tahap burnout. I'm burnout, I dah burnout dah. Memang prestasi dah. Tengok pejabat dah menyampah. Ya, memang tak larat nak buat kerja. Kena ambil cuti ke, kena do something lah, jumpa kaunselor ke psikiatris ke. Itu masalah burnout. Tapi biasanya sabbatical ataupun bercuti akan membantu. Ya, di samping rentetan amalan-amalan yang lain untuk mengatasi burnout. Itu yang Tok Abah akan bincang petang nanti, ya, untuk FB Live pada pukul 3 insya-Allah. Ini masalah tekanan dan masalah kesihatan ni. Kadang kita stres sebab tak sihat. Stres sebab rumah tangga. Stres sebab anak-anak. Stres sebab PKP. Stres sebab work from home. Stres sebab macam-macam stres. Tapi ingat, kata pakar-pakar dalam bidang ini, awak stres bukan sebab masalah rumah tangga, masalah kerjaya, masalah kesihatan, masalah anak-anak, masalah mertua. Bukan. Awak stres sebab persepsi awak tentang situasi yang awak hadapi itu negatif. Your perception is wrong. That's why aku macam mana stres, asyik ada problem. Satu-satu lepas satu problem. Kan Tok Abah dah cakap tadi. Allah bila kasih akan hambanya akan diuji. Rupanya ujian yang berterusan sebab awak disayangi oleh Allah. Dan of course lah, kadang-kadang kita ada masalah sebab kita engkar. Allah nak cuci dosa kita. Jadi betulkan diri luar dalam. Ya, istighfar banyak-banyak, solat taubat banyak-banyak, ya. So betulkan diri. Ibadah jaga. Mudah-mudahan kurang stres. Ya, bukan persekitaran yang menyebabkan awak stres, tapi persepsi anda terhadap persekitaran. Ya, so ada orang memang sangat tertekan dengan PKP, tapi ramai orang berubah jadi baik asbab PKP. Berubah jadi baik, jadi sensible, jadi seimbang, lebih caring, asbab PKP. Lebih bertanggungjawab, asbab PKP. Tapi ada orang yang makin teruk, makin tak elok perangai, makin temper, makin berantakan dalam masa PKP. Nampak tak? It is not the problems that make you stressful, but how you respond to the problem. Stres bukan ada di luar sana. Stres ada dalam diri. Ya, itu sebabnya stres bukan sebab banyak sangat fikir, kata seorang guru Tok Abah. Stres bukan sebab banyak fikir dengan masalah, tapi sebab kurang zikir. Bukan banyak fikir, tapi sebab kurang zikir. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan mengingati Allah, berzikir, mengingati Allah, ya, hati akan menjadi tenang, kurang stres. Nampak? Peluk baby pun kurang stres. Tu sebabnya Tok Abah kalau kadang, ya bukanlah stres, ya, stres tu sikit-sikit ada. Ya bukanlah tertekan sangat, tetapi bila peluk cucu-cucu, ya Allah, ya Tuhanku, gurau dengan cucu. Walaupun kita letih, cucu dah makin membesau, memberat-berat, tapi ya Allah, comelnya. Nampak? Tok Abah sudah sebut, ya, tengok ikan dalam akuarium kurang stres, peluk haiwan kesayangan kurang stres, dan rentetan puluhan cara mengawal stres. So remember, stress is not what is outside your body, but what is inside your body. Ya, your persepsi, hati awak, diri awak, amalan awak, zikir awak. Stres, kata seorang guru Tok Abah, bukan sebab banyak fikir sebab masalah, kurang zikir. Gitu. Ya, so tekanan dan stres ni menyebabkan berantakan, konflik rumah tangga, kononnya sebab stres. Itu sebabnya Tok Abah pesan, ya. Jangan jemu, ya. Barang siapa masuk rumah dengan basmalah, surah Ikhlas, senyum, Assalamualaikum, masuk kaki kanan. Ya, masuk rumah dengan Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad sampai akhir, senyum, Assalamualaikum, kaki kanan. Nabi bersabda, barang siapa masuk rumah dengan basmalah dan Al-Ikhlas, maka penghuni rumah dan jiran-jirannya terhindar dari kefakiran, kemiskinan. Tak miskin kasih sayang, tak miskin kesabaran, tak miskin harta benda, tak miskin kesihatan, tak miskin keimanan. Wow. Dah buat ke belum? Dah buat, tahniah. Belum buat, let's do it. Nampak? Itu masalah nombor 16. Oh ya, ni sebab dah cakap lebih daripada setengah jam. Dekat 40 minit dah. So,
FB kita hari ini disegarkan oleh Premium Chocolate. Minuman lazat dan berkhasiat, ya, minum secawan insya-Allah tertawan. Memang sedap. Dia menyebabkan kita kenyang, ya. Lepas tu kita dapat berdaya, bertenaga. Ramai yang sahabat-sahabat FB pun kata, betul lah Tok Abah bila saya minum Chocolate ni memang bertenaga. Memang rasa sehat. Memang rasanya. Tapi Tok Abah kata apa? Biarlah jadikan minuman baru ini sebagai pencetus perubahan-perubahan, rentetan perubahan positif dalam hidup kita. Then you become a new person, a better person. Asbab. Gitulah, barulah sedap, barulah berbaloi. Ya, Tok Abah memang sukalah Tok Abah minum, ya. Pagi tadi dah minum setengah cawan besar ni. Coklat, ya. Dan of course Tok Abah akan buat 3 webinar dalam masa bulan ni, ujung-ujung bulan ni. Lusa, ya, komunikasi dinamik di masa pandemik. Jom daftar. Staff minta izin daripada bos hantar your staff to my webinar, insya-Allah berbaloi. Ya, cara berkomunikasi yang lebih dynamic semasa pandemik. So that will change, overhaul our life. You change your life, I will facilitate. Ya, insya-Allah, ya. Komunikasi dinamik sangat penting. So bos hantar your staff, staff minta izin bos. Masih ada esok, lusa, ya. Hari ni, esok, lusa kita punya program 23. Dah ramai yang mendaftar, seronok, ya. Tok Abah excited. Pada 25 September, ujung Sabtu ni, ujung minggu ni, Sabtu, dari pukul 10 pagi sampai 12.30, Tok Abah akan bercakap tentang keluarga bahagia ibarat syurga di dunia. Bagaimana nak bentuk rumah tangga lebih harmonis, lepas tu mendidik anak-anak ke arah yang lebih positif, soleh-solehah, dan dapat anak yang taat, yang akan jadi penyejuk mata ibu bapa. Pada 25 September ni, ramai juga yang mendaftar. Please, ya, ada link kat content pin kat atas tu, jom join, ya. Allahu Akbar, tak salah Tok Abah, untuk satu rumah RM30. Yang untuk orang Singapura tak sampai, lebih kurang $10 lah, ya. Untuk orang Singapura $10, untuk orang Brunei $10. Mahal, tak nak komen lah, tak nak komen, ya. So it is beautiful and worthwhile. Dan pada 30 September Tok Abah akan buat mengenal personality melalui grafologi. Ilmu yang Tok Abah belajar tentang tulisan, ya. Bagaimana kita boleh mengenal diri melalui tulisan. Yang paling penting, bagaimana nak merangsang diri berubah ke arah lebih hebat. Asbab, ubah cara menulis. InsyaAllah, ya. Itu Tok Abah akan buat pada 30 September. Seronok, ya. Alright. So let's go on and wrap up. So kata-kata ialah, ya, nombor 17 kata masalah berkaitan dengan anak-anak menyebabkan kita stres, ya, berantakan rumah tangga. Isteri nak anak jadi Pak Imam, ya, suami nak anak jadi influencer. Influencer kau nak jadi Insta famous. Barulah itu yang sibuk budak sekarang buat dia punya FB live, macam-macam buat FB live ni tiap-tiap hari, ya, dengan kaedah yang buat TikTok yang, ya Allah, kadang maaf ya, tak apa tengok orang buat TikTok tu, banyak TikTok ni banyak benda baik, nasihat, kepetikan daripada ustaz, ulama, motivator. Tak apa tengok TikTok macam-macam, ya, orang tu kutip je nasihat yang bagus, tazkirah yang baik di TikTok kan. Bagusnya, ya, 2-3 minit punya input. Tapi ada yang ambil gambar, gerak sana gerak sini, joget-joget, buat benda bodoh, ya, lepas tu masukkan, nak harapkan banyak followers. Tok Abah kesian sangat, ya, kesian. Ya, bila tak buat TikTok, kita sangka dia tak pandai sangat, tapi bila buat TikTok, nampak confirm dia tak pandai. Faham tak Tok Abah? So please, ya, janganlah sabotage diri awak dengan melakukan benda-benda bodoh, benda-benda yang tak pandai. Ya, jangan, ya. So ni bukan nak mengutuk, bukan nak menghina, tapi nak beri nasihat. Buat benda yang baik, ya. Setiap kali nak buat apa pun, ingat, mungkin hari ini hari aku yang terakhir atas muka bumi ini. Takkan aku nak buat TikTok yang sia-sia, yang bodoh, yang tak semat, yang tak ada manfaat pada orang lain, just because seronok-seronok, just because alah, yang seronok-seronok biar orang lain lah. Tapi awak yang beriman ni, jom kita buat benda yang bermanfaat, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang paling banyak beri manfaat pada orang lain. Jangan buang masa lah, ya. Baiklah, kalau kamu tak dah tua bangka, bolehlah jangan buang masa. Aku muda lagi, relax lah, chill man, cool man. Well, baby pun mati tau, baby pun meninggal. Ni kan pula awak yang umur 20 tahun, 25 tahun, ya. You can die too, guys. You can die, maybe tomorrow. Bukan nak bawa benda buruk, tapi nak ingatkan,
orang yang bijaksana sentiasa ingat tentang kematian dan bersedia untuk menghadapi kematian. Siapa kata? Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alright? Okay. So kadang-kadang kita berantakan sebab stres dengan anak-anak punya karena, ya. Tapi Tok Abah selalu sebut kan, awak patut bersyukur. Aku ada masalah dengan anak-anak sebab Allah anugerahkan anak-anak. Ramai orang di luar sana yang dambakan anak. Dia nak sangat ada anak tapi tak dapat anak. Kahwin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun tak ada cahaya mata. Dan awak ada 3-4 orang, awak stres sebab perangai anak-anak. Bila awak stres dengan perangai anak, ingat, aku patutnya bersyukur dengan anugerah Allah ini. Sebab ramai orang di sana nak sangat situasi yang aku hadapi. Stres sebab anak-anak, sebab mereka tak ada anak. Nampak? Aku stres betul lah dengan isteri aku, dengan suami aku. Awak kena ingat, awak kena bersyukur awak ada pasangan. Ramai di luar sana yang nak sangat berpasangan tapi tak ada pasangan. Ataupun dah ada pasangan, dah meninggal. No, bukan nak buat kecil hati orang, bukan, ya. Tapi nak minta kita bersyukur. Ya, kadang-kadang kita ni akan appreciate bila dah tak ada. Kita akan appreciate, akan menghargai bila dah tak ada. So, ingat, ya. Jom kita ingat balik, betulkan kepala kita balik bahawa aku kena reda dengan kerana anakku. Sebab ulama pesan, pakar pediatrics pesan, psikologi kanak-kanak pesan, anak-anak yang nakal waktu kecil akan jadi orang dewasa yang bijaksana. Bila anak awak ni pandai, bijaksana, IQ tinggi, memang karenanya mencabar. Sebab anak-anak awak pandai. Ya? Okey, bila kita tukar cara berfikir, kita akan lebih tenang. Of course ada stres, ada cabaran, tapi kita akan lebih positif. Ingat, bila kita bersyukur, Allah akan bagi sebab dan sebab dan sebab untuk terus bersyukur. Bila kita dah fed up, ya, boring, menyampah, ya, maka Allah akan bagi kita banyak sebab untuk terus menyampah forever. That is why Tok Abah pesan pada diri Tok Abah, one positive thought in the morning will make your whole day positive. Satu pemikiran positif waktu pagi, insya-Allah sepanjang hari positif. So, positifkan diri awak. Start daripada pagi, mudah-mudahan sampai malam kita akan positif. Itu sunatullah. Okey lah, ya, kita nak wrap up. So, apa lagi punca kata tu, berantakan rumah tangga sampai anak-anak sengsara dan sebagainya, enggan berubah atau mendewasa. Dah lama kahwin, dah 10 tahun kahwin, masih macam perangai bujang. Ada tak? Ada. Dah 20 tahun kahwin macam perangai bujang. Tu dia, ya. Allahu Akbar. Dah patut pakai tongkat lah, tapi dia punya rocknya tak apa, biar Jawa asal rock ni kata. Alah, tak nak jadi dewasa. Come on guys, ya, berubahlah. Tu jangan, grow up. Tengok skrip dalam drama. Grow up, please grow up. Isteri marah kat suami. Tolonglah mendewasa sikit. Jadi matanglah sikit. Macam budak-budak lagi perangai. Memanglah dalam diri orang lelaki ada sifat kanak-kanak. Dalam diri orang perempuan dewasa ada sifat kanak-kanak perempuan. Betul. Tapi kawal lah, ya. Janganlah sekali-sekali you let your hair down. Okey lah, comel lah. Tapi kalau memang perangai kanak-kanak, walaupun dah umur 40, menyampahlah orang. Barang siapa yang tidak berubah pada umur 40, bertambah baik, maka takut-takut akan terus jahat sampai mati. Siapa kata? Kung Fuza kata. Dan kata Imam Al-Ghazali, bila dah umur 40 masih tak berubah perangai, takut-takut kekal perangai buruk sampai mati. Ya, tapi jangan berkata, alamak aku ni 40 tak berubah, habis aku. Bukan. Ya, ada orang dapat hidayat, ya, dan taufik umur 50. Ada orang dapat taufik dan hidayat umur 50, 60, ya. Ada seorang sahabat Tok Abah, ya, umur 50 masih tak solat. Umur 50 tak solat langsung, ya. Lepas tu minum arak biasa. Tapi Allah bagi hidayah, umur dia 56, dia tergerak nak pergi umrah Mekah. Lepas tu tiap-tiap tahun pergi Mekah, dia berubah jadi orang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Matinya pun tersenyum. Tak apa tengok jenazahnya. Ya, Allah bagi hidayah. Itu sebabnya bila kamu nampak orang jahat depan kamu, kata Imam Al-Ghazali, jangan kamu sangka kamu lebih baik daripada orang jahat itu. Orang jahat itu mungkin sempat bertaubat sebelum mati. Kamu yang kononnya baik, yang masih banyak dosa, belum pasti sempat bertaubat sebelum mati. Semuanya kita selalu berdoa lepas sebelum bagi salam, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha, kalau ya Allah Engkau rezikikan aku dapat bertaubat, ya, taubat nasuha sebelum aku meninggal dunia. Allahumma rzuqni taubatan nasuha
qabla al-maut. Ya Allah, berikan aku rezeki, peluang aku, ya, kemampuan untuk bertaubat, ya, lakukan taubat nasuha sebelum meninggal dunia. Itu zikir yang sangat baik. Mudah-mudahan anda dan Tok Abah dapat taubatan nasuha qabla al-maut, sebelum meninggal dunia, ya. Okey. So terusnya itulah, tak ada seimbang antara work life integration, ya, kat rumah dia dengan rumah tangga, dengan kerja tak seimbang, ya, terlampau banyak kerja sampai tergugat rumah tangga, ya, tanpa fokus pada rumah tangga tergugat kerja, ya, fokus pada rumah tangga dan kerjaya tergugat hubungan dalam masyarakat, ya, tidak ada work life integration, work life balance. Alright, ini pun punca masalah yang menyebabkan berantakan. Alright, dendam, ya, derhaka, hilang rasa hormat pada keluarga, tak hormati pasangan, tak menghormati keluarga pasangan, ya, sibuk menuntut hak tapi lupa nak berikan hak, sibuk menuntut hak tapi lupa nak berikan hak suami, hak isteri, hak anak-anak. Apakah hak anak-anak aku kepada terhadap kami ibu bapanya, ya Rasulullah? Sahabat bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah hak anak-anak? Nabi menjawab, hak anak-anak kamu ada 3 hak. Pertama, dia ada hak untuk diberikan nama yang baik-baik dan dipanggil dengan nama yang baik itu. Yang kedua, dia ada hak untuk dididik akhlak, adab. Yang ketiganya, dia ada hak untuk dapat tempat tinggal yang selesa. Rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang bahagia itu adalah hak anak-anak. Ya, please, guys, jom kita bahagikan rumah tangga kita. Ini satu hak anak-anak yang kita kena mak ayah penuhi, insya-Allah, ya. Alright. So itu dia. Antara last point lah, ya. Kadang-kadang rumah tangga berantakan sebab reunion. Tok Abah selalu sebut tu. Reunion punya pasal, dan ada masalah skandal ekoran reunion, maka hubungan berlautan dengan media sosial, medsos, akhirnya ada curang, skandal and cerai-berai. Tok Abah banyak kes yang Tok Abah kendalikan asbab reunion. Bukan drama, ya. Ni betul-betul. Bukan cobaan. Betul-betul. Baru tengok cerita pendekar Bujang Melapuk semalam. Alah. Okey. Of course lah. Kadang-kadang penagihan. Masalah penagihan dada, penagihan gadget, penagihan arak, penagihan ketum. Ya. All this nonsense pun boleh buat berantakan rumah tangga. Tolonglah, ya. Tolonglah rawat diri. Ya. Semua penyakit ada solusi, semua masalah ada solusi, semua penyakit ada ubat. Ya, cari, ya, dan bergerak, bertindak, minta bantuan. InsyaAllah, ya. Itu dia. Alright, happy birthday untuk mereka yang menyambut hari lahir, happy anniversary, selamat berjalankan tugas, selamat bekerja. Untuk mereka yang bekerja, selamat buat apa yang patut. Untuk orang bersara macam Tok Abah ni pesara, so buatlah apa yang masih mampu buat. Ingat, orang yang terbaik, orang yang masih bermanfaat pada orang lain. Walaupun dah bersara, Tok Abah dah bersara lama dah, tapi kena do something, ya, untuk memberi manfaat pada diri dan orang lain, insyaAllah, ya. So ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.